بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم، زينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني، آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita lagi pada kuliah yang insya-Allah penuh dengan berkat ini. Kita akan sambung insya-Allah cerita Ghazwah Badar Al-Kubra, siri yang ke-12. Kita masih bincang tentang Ghazwah Badar Al-Kubra, dan kerana Ghazwah ini adalah Ghazwah pertama, perang pertama di dalam sejarah Islam, juga perang ini adalah perang yang paling agung dan mulia di dalam sejarah Islam. Dan dengan perang Badar ini, Allah Subhanahu wa taala telah membezakan dan telah menerangkan kebenaran, dan telah membezakan antara kebenaran dan kebatilan di atas muka bumi ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memanggil perang Badar ini di dalam Al-Quran juga Yaumul Furqan, hari pembezaan. Kerana di hari Badar itu, selepas menang Nabi SAW dan sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah membezakan, telah menjadi terang jelas sangat kebenaran dan agama Islam. Baik, sebelum ini kita sudah cerita bagaimana mula perang Badar. Perang Badar bermula dengan mubarazah. Apa maksud mubarazah? Iaitu sebelum dua tentera bercampur dan berang, akan keluar satu atau dua atau tiga daripada tentera ini dan daripada tentera itu. Kemudian mereka berlawan, dan dua-dua tentera dari jauh melihat sahaja. Ini namanya mubarazah. Jadi mubarazah yang berlaku di perang Badar, tiga orang daripada Quraisy, iaitu Utbah dan adik dia Syaibah dan anak dia Al-Walid. Ini daripada orang kafir musyrikin. Mereka berlawan dengan berlawan dengan Utbah dengan Syaibah. Lawan Syaibah. Utbah lawan Ubaidah daripada orang Islam. Ubaidah, Hamzah, Ali bin Abi Talib. Jadi 3 dengan 3. Dan 3 yang daripada sahabat, mereka yang menang membunuh, menang atas 3 orang yang daripada kaum musyrikin. Selepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas selesai meluruskan saf sahabat Nabi SAW untuk berang, dan ini sunnah waktu berang, orang Islam meluruskan saf mereka macam solat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat lepas mereka tersusun saf mereka, indanal qawmu minkum fandahuhum. Dia kata, okey, siap-siap. Nabi SAW ajar mereka, siap-siap semua, siapkan memenah kamu, siapkan barang itu untuk memenah. Kalau mereka datang kepada kamu, maka kamu boleh balingkan atau memenah kepada mereka. Wastabiqu nablakum. Dan Nabi SAW ajar sahabat berhati-hati, jangan
memenah dari jauh kerana daripada jauh kadang-kadang tak kena kepada orang itu dan akan rugikan barang kamu. Sebab barang-barang yang ada bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, tidak banyak. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata waktu memenah pastikan kamu kena seorang daripada mereka. Dan kalau mahu kenakan mereka, kena tunggu sampai mereka dekat dengan kamu, barulah kamu memenah kepada mereka. Antara ajaran Rasulullah kepada sahabat waktu perang. La tasillu siyuf hatta yaghshukum. Kemudian Nabi SAW dia kata kepada mereka, jangan keluarkan pedang kamu kecuali selepas mereka dah dekat betul di depan kamu. Lepas tu Nabi SAW memberi khutbah, ucapan menggerakkan semangat para sahabat dan membuat mereka rasa sabar dan penuh bertenaga. Dan Nabi SAW bersabda, Inna sabra fi mawatinil ba's mimma yufarriju Allahu azza wa jalla bihil ham wa yunajji bihi minal gham. Sesungguhnya, kalau kita bersabar di waktu kesulitan, di waktu yang susah, dan seperti waktu berang. Waktu berang itu waktu yang sangat-sangat susah. Jadi kalau kita sabar, terima takdir Allah dan kita tidak lari, kita tetap dan berani, tawakal, maka Nabi SAW dikata, oleh keberkatan kesabaran itu, kerisauan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua musibah dan masalah akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini daripada keberkatan sabar di waktu susah. Thumma raja'a Rasulullah SAW ila al-arish. Kemudian Rasulullah SAW pulang kepada bunduk yang mereka bina untuk Rasulullah SAW. Sebab di waktu perang Badar, sahabat Nabi Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad membina satu bunduk untuk Rasulullah. Rasulullah duduk di sana. Lepas Rasulullah selesai memberi ucapan, suruh mereka, ajar mereka, Rasulullah balik duduk di bunduknya. Dan ada beberapa sahabat di luar bunduk itu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma staffa an-nasu lil-qital, kemudian selepas dua-dua tentera dah bersiap dan dua-dua di depan sama-sama, tentera orang Islam dan tentera orang kafir sudah di depan, mahu mulakan perang mereka, ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini melakukan satu perkara yang belik sikit, tapi hebatlah. Apa yang dia buat? Dia ambil satu batu, kemudian dia balingkan batu itu di tengah antara dua-dua tentera. Kemudian dia kata, La afirru illa in farra hadzal hajar. Aku takkan lari daripada perang ini kecuali kalau batu ini lari. Maknanya dia takkan lari. Dia akan ke depan sahaja, dia akan berani waktu perang, dia akan sabar, tidak lari dan tidak takut di waktu perang. Sampai dia kata, dibalingkan batu tu, dia kata, kalau lari batu ni, aku boleh lari. Maknanya dia takkan lari. Menunjukkan keberanian dia dan perjanjian dia kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana awal man kharaja minal muslimin Mihja' bikasril mim wa iskanil ha. Mihja'. Orang yang pertama keluar daripada saf orang Islam untuk berang kepada orang kafir, satu lelaki yang bernama Mihja'. Mihja' ini dahulu dia hamba abdi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Selepas tu Sayyidina Umar merdekakan dia, bebaskan dia. Maka dia keluar daripada saf orang Islam menuju kepada orang kafir, tetapi Amir, iaitu orang musyrikin, orang kafir daripada Quraisy, dia balingkan memenah kepadanya dari jauh dan kena kepada Sayyidina Mihja' radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Mihja' ini, dia orang pertama meninggal di perang Badar. Dia orang yang pertama lari dan bersemangat menuju kepada mereka, tapi
tak sempat nak berang dan lawan, mereka balingkan benah atau memenah kepadanya dari jauh. Dan Mihja' ini dia maula Sayyidina Umar ibn al-Khattab. La ilaha illallah. Wahakadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memuji dan membaca doa untuk Mihja' kerana keberanian dia dan semangat dia. Walaupun dia tak sempat pun tak sempat berang. Dan dia Mihja' ini dia dari golongan Muhajirin. Dia orang yang pertama meninggal di Badar daripada golongan Muhajirin. Tetapi orang yang pertama meninggal daripada golongan Al-Ansar iaitu Umair. Umair ibn al-Hamam. Umair ibn al-Hamam dia orang yang pertama meninggal daripada golongan Al-Ansar. Jadi kalau orang kata yang orang pertama meninggal syahid di Perang Badar daripada golongan Al-Muhajirin, Mihja'. Namanya Mihja' radhiyallahu anhu. Kalau dari golongan Al-Ansar, Umair ibn al-Hamam. Umair ibn al-Humam, Humam bidhammil ha wa takhfifil mim, Humam. Namanya Umair ibn al-Humam. Bagaimana cerita Umair ibn al-Humam ini? Luar biasa juga Umair ibn al-Humam. Lepas Rasulullah SAW keluar daripada pondoknya dan memberi ucapan menggerakkan semangat mereka yang tadi itu, Umair ini beliau dengar Rasulullah SAW, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yuqatiluhum al-yawm rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir illa adkhalahu Allahu al-jannah." Nabi SAW bersumpah di waktu ucapannya, demi Allah, tidak ada siapa-siapa yang melawan orang Quraisy sekarang di Perang Badar ini, kemudian dia dibunuh dalam keadaan sabar, dia ikhlas kepada Allah, menghadap kepada mereka, tidak lari dari mereka, melainkan Allah akan masukkan dia syurga. Jadi Rasulullah SAW telah memberi khabar gembira kepada mereka yang Perang Badar, siapa-siapa yang meninggal syahid di Perang Badar ini, terus masuk kepada syurga. Di waktu itu, Umair bin al-Humam ini, fokus kita, Umair bin al-Humam ini, waktu Rasulullah SAW beri ucapan, dia makan kurma. Dia tinggal makan kurma dengan Rasulullah SAW. Dan ada beberapa biji lagi di tangan dia. Lepas mendengar Rasulullah SAW ucap begitu, dia kata, apa tu ya Rasulullah? Dia kata, bakhin. Dia menjadi Sayyidina Umair bin al-Humam. Bakhin. Antara aku dan masuk syurga, hanya mereka membunuh aku. Lepas tu dia buang beberapa biji kurma tu dari tangannya, dia rasa macam, yakni dia rasa dah dekat dari syurga dah. Ini maknanya saya dah dekat kepada syurga. Yang memasukkan saya, antara saya dan syurga, hanya mereka bunuh saya. Dia dah tak sabar, dia berani dan semangat untuk berang fisabilillah, sehingga tak rasa, dah tak ada selera nak habiskan beberapa biji kurma yang di tangan dia. Sayyidina Umair radhiyallahu anhu dibalingkan beberapa biji kurma dari tangannya, kemudian dia menunjuk kepada kaum musyrikin dan dia berang dan lawan mereka sehingga mereka bunuh dia. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW dia kata kepada mereka, marilah bangun semua wahai sahabat kepada syurga. Yani, bangunlah kepada Badar, siapa-siapa yang meninggal masuk syurga terus. Maka Umair ini dia kata, bakhin. Perkataan bakhin di dalam bahasa Arab yang tinggi, bahasa Arab tinggi, fasih dahulu, maknanya
alangkah hebatnya atau alangkah biliknya. Yani perkara ni bilik sangat. Perkara ni hebat sangat. Bakhin. Nabi SAW pandang kepada dia, dia kata, lima tubakhbikh. Kenapa kamu cakap bakhin? Tubakhbikh. Kenapa tubakhbikh? Daripada apa engkau merasa bilik, wahai Umair? Umair jawab kepada Rasulullah, aku menyatakan bakhin kerana aku harap untuk menjadi ahlinya, yakni ahli syurga. Aku harap ya Rasulullah untuk menjadi ahlinya. Kemudian dia lepas mendengar Rasulullah SAW, dia kata, wallahi in baqitu, demi Allah, kalau aku dipanjang umur aku sehingga dapat habiskan biji kurma ini, demi Allah hidup ini panjang sangat. Subhanallah, dia kata, kalau dapat hidup sampai habiskan kurma yang ada di tangan saya ni, demi Allah hidup ini panjang sangat. Yakni dia nak pendekkan hidup dia nak habiskan. Dia kata ini panjang, aku dah tak ada mood, dah tak ada rasa nak hidup sehingga habiskan kurma yang ada di tangan saya ni. Lepas tu dia tak habiskan pun, dia palingkan dia pergi kepada perang. Sebenarnya dia bolehlah duduk, maksudnya dia boleh habiskan biji kurma tu baru bangun pergi berang. Tetapi dia kata aku dah tak sempat nak habiskan pun beberapa biji kurma ni. Dia balingkan beberapa biji kurma tu, kemudian dia pergi menuju kepada musyrikin. Dia berang dan berlawan kepada mereka sehingga radhiyallahu an meninggal. La ilaha illallah. Maka begitulah semangat dan ikhlas dan tingginya iman, kepercayaan dan cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, kepada Rasulullah SAW dan kepada agama. Mereka boleh mengorbankan makanan mereka, kehidupan mereka, kalau mereka boleh mengorbankan nyawa mereka, apalagi dengan harta atau dengan baju atau dengan makanan atau dengan masa sebagainya. Subhanallah. Kadang-kadang kita tinggalkan salat jemaah atau tinggalkan salat sebab makan. Ini beberapa kurma dia kata, aku tak nak lambat kepada perang sampai habiskan beberapa biji kurma. Bukan makan roti lah, nasi lah, bukan. Beberapa biji kurma dia pun tak ambil masa. Dia pun boleh makan waktu dia jalan. Tapi dia kerana semangatnya yang tinggi dan harapannya yang tinggi kepada Allah, cintanya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada agama, dia sampai sanggup. Dia kata tak boleh habiskan air ni, tak boleh habiskan kurma ini, aku akan tipikan. Dia letakkan ke tepi, dia menuju terus kepada orang Quraisy, berang kepada mereka sehingga beliau meninggal di dalam keadaan syahid. Jadi Sayyidina Umair ini dia orang pertama meninggal syahid di perang Badar daripada golongan Al-Ansar radhiyallahu anhu. Juga orang yang pertama meninggal di perang Badar, meninggal syahid daripada golongan remaja tanpa perang. Yakni dia dapatkan ada orang memenah kepadanya ketika beliau duduk minum. Beliau duduk minum, maka ada orang memenah ke badannya dan kena ke badannya di tempat yang membunuhkan, maka beliau terus jatuh meninggal syahid. Iaitu Sayyidina Harithah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Harithah ni tak sempat pun nak lawan atau nak berang sekali. Dia duduk minum daripada kolam itu, sedang minum, maka ada orang dari jauh memenah ke badannya dan beliau jatuh meninggal syahid. Dan Sayyidina Harithah ini antara remaja yang contoh tinggi, contoh baik, dia contoh yang baik dan tinggi untuk masyarakat kita sehingga sekarang. Dan sebenarnya Sayyidina Harithah ini radhiyallahu ta'ala an,
Pernah Rasulullah SAW membaca doa untuknya agar menjadi syahid. Subhanallah, belik kadang-kadang kalau baca sirah sahabat Nabi SAW, sampai mereka datang mohon kepada Rasulullah, bacalah doa untuk aku supaya aku dibunuh sebagai syahid. Ya Allah. Ya, orang lari, orang takutlah dibunuh lah apa-apa. Yang sahabat Nabi SAW sampai minta doa dari Rasulullah. Macam Sayyidina Harithah ni yang dibunuh di Perang Badar, dia remaja. Dia remaja, umurnya tak besar umurnya. Di satu hari Rasulullah SAW terjumpa dengan Harithah di tengah jalan. Bertemu di tengah jalan. Kemudian Rasulullah SAW tanya Harithah, bagaimana kamu berbagi di hari ini? Apa kabar kamu di pagi ini? Di waktu pagi dia jumpa. Harithah waktu itu dia macam budak atau baru belas-belas umurnya. Dia kata, ya Rasulullah, aku berbagi di hari ini di dalam keadaan iman kepada Allah. Iman yang sebenar-benarnya. Oh, ini berani pula dia mengaku iman dia iman yang sebenar-benarnya. Nabi SAW ingin menguji budak ini. Dia kata, dia nak tengok dia budak ni dia tahu ke apa yang dia mengaku tu atau dia hanya mengulangkan ayat-ayat orang lain. Dia kata, undur mada taqul. Undur ma taqul. Lihatlah baik-baik apa yang kamu mengaku tu. Fa inna likulli qaulin haqiqah. Setiap satu pengakuan ada buktinya. Apa bukti? Kamu berada di dalam keadaan iman yang sebenar-benarnya. Dia kata, ya Rasulullah, buktinya. Azafat nafsi ani. Jiwa aku, nafsu aku, dah terbalin daripada dunia. Maka saya di malam tidak tidur dan di pagi saya puasa. Faka'anni bi'arsy rabbi bariza. Seolah-olah aku sekarang sedang melihat kepada arsy Ar-Rahman. Ini budak Sayyidina Harithah. Tetapi ayat-ayatnya, kalam-kalamnya sangat tinggi. Yakinnya, kepercayaannya, imannya kepada Allah luar biasa. Sampai Rasulullah rasa dahsyat dengan dia. Dengan jawapannya. Dia kata, seolah-olah aku melihat kepada arsy Ar-Rahman sekarang. Terang di depan mata aku. Wa ka'anni anzur ila ahli al-jannah yatazawarun fiha. Dan seolah-olah ya Rasulullah sekarang aku sedang melihat kepada ahli syurga, mereka saling menziarahi satu sama yang lain di dalam syurga. Dan seolah-olah ya Rasulullah ka'anni anzuru ila ahli an-nar yata'awuna fiha. Seolah-olah aku melihat sekarang kepada ahli api neraka sedang menjerit-menjerit daripada azab Allah di dalam api neraka. Lepas tu Rasulullah SAW mendengar jawapan yang memang bukti yang cukup. Iman budak ini iman yang sangat tinggi dan dia berada di dalam iman kepada Allah, yakin yang sebenar-benarnya. Nabi SAW bersabda kepadanya, absarta falzam abd, ay anta abdun budira al-iman fi qalbih. Absarta, dia kata engkau telah diberi oleh Allah basirah, iaitu hati yang menampak, hati yang terang, yakin yang tinggi. Abdun, engkau adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menanamkan keimanan di dalam hatinya. Itu persaksian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Sayyidina Harithah, iaitu remaja yang baik, yang istiqamah, yang tinggi imannya. Selepas tu Sayyidina Harithah dia mintalah dari Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, bacalah doa untuk aku agar mendapatkan syahadah, jadi syahid. Maka Nabi SAW baca doa, dia kata, semoga Allah SWT memilih kamu untuk menjadi syahid. Maka subhanallah, selepas beberapa waktu, datangnya waktu Perang Badar dan Sayyidina Harithah meninggal syahid. Sebab doa Rasulullah SAW mustajab. Doa Nabi SAW, doa Nabi SAW mustajab. Tapi ibu Sayyidina Harithah, ibu Sayyidina Harithah namanya Ummu Harithah. Ummu Harithah. Dia makcik kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas tu sahabat Nabi SAW yang khidmat Rasulullah SAW.
Makcik ni dialah ibu Harithah. Jadi Harithah dengan Anas sepupu. Dia datang kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, ceritalah kepada aku tentang anakku Harithah ni. Kalau dia di dalam syurga, aku tak akan rasa sedih, tak akan menangis. Tetapi kalau dia di dalam api neraka, aku akan menangis sampai akhir dunia." Ibu Sayyidina Harithah. Dia itu je anak dia. Sayyidina Ummu Harithah itu anak dia saja dan dia sangat sayang. Dia sangat suka kepada anak dia itu. Dalam riwayat yang lain dia kata, kalau dia di syurga aku akan sabar. Kalau bukan di syurga, aku akan bersungguh-sungguh menangis untuk dia. Rasa sedih. Lepas tu Rasulullah SAW tegur kepada Ummu Harithah. Dia kata, "Waihaki, awahabulti. Waihaki." Yani, jaga-jagalah wahai Ibu Harithah ni. Jaga-jagalah apa yang kamu kata ni. Ajannatun wahidah. Engkau bersangka Allah mempunyai satu syurga sahaja. Kamu kata apa? Kalau Harithah masuk syurga, aku gembira. Tak akan menangis. Tapi kalau Harithah anakku di api neraka, aku akan rasa menangis. Nabi SAW dia kata, jaga-jagalah apa yang kamu kata. Engkau fikir, engkau bersangka Allah mempunyai satu syurga sahaja. Tidak. Ada banyak syurga, wahai Ummu Harithah. Syurga-syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala banyak tingkatannya. Dan ibnuki Harithah, anak kamu Harithah ini telah mendapatkan syurga Al-Firdaus, iaitu syurga yang paling tinggi. Yakni anak kamu Harithah bukan hanya memasuki syurga biasa atau syurga sahaja, bahkan dia mendapatkan syurga yang paling tinggi. Selepas tu Rasulullah SAW disuruh mereka bagi mangkuk yang ada air dalamnya. Dia minta satu mangkuk, dalamnya air kosong. Lepas tu Rasulullah SAW masuk tangannya di dalam mangkuk itu yang ada air. Dan Rasulullah SAW ambil sikit kumur. Lepas tu Rasulullah SAW keluarkan balik air kumur itu kepada mangkuk itu, campur dengan air yang ada di dalam mangkuk. Lepas tu Rasulullah SAW menyerahkan mangkuk itu kepada Sayyidatina Ummu Harithah yang anaknya baru meninggal di Badar, perang Badar. Dia suruh dia minum air itu, dia dengan anak dia. Anak dia perempuan. Anak Harithah tu anak dia lelaki. Dia ada satu anak perempuan juga. Dua-dua sedih untuk Harithah yang syahid. Jadi Rasulullah suruh mereka dua-dua minum air itu. Lepas tu ambil air itu, tuang sikit di atas dada kami. Dua-dua. Maka Ummu Harithah dengan anak dia yang perempuan tu, mereka minum dua-dua. Lepas tu mereka ambil air itu, tuang sedikit atas dada mereka. Apa yang jadi? Jadi mu'jizah. Mu'jizah. Air itu dibaca dan dicampur oleh, dikumur oleh mulut Rasulullah SAW. Maka Sayyidatina Ummu Harithah dengan anak dia yang perempuan, dia kata, faraja'ata min 'inda Nabi, mereka pulang daripada Rasulullah SAW kepada Al-Madinah. Wama bil madinati imra'atan aqarra 'ainan minhuma wala asar. Tidak ada dua perempuan di Madinah semua yang merasa seronok, happy, gembira seperti mereka. Hilangnya rasa sedih, hilangnya rasa kegundahan, hilangnya rasa tertekan dan stres, semua itu oleh keberkatan apa? Air yang diletak tangan Rasulullah dalamnya dan dikumur oleh Rasulullah SAW dalamnya. Mereka minum dan sapu dada mereka dengan air itu. Oleh keberkatan itu, hilangnya merasa sedih dan mereka pulang kepada Al-Madinah di dalam keadaan gembira, seronok, dan Allah Subhanahu Wa Taala gantikan mereka dengan keadaan yang lebih baik. Ini ketika Sayyidina Harithah meninggal. Jadi, 3 orang yang pertama meninggal waktu perang Badar. Yang pertama, Umair bin al-Humam daripada golongan Al-Ansar. Yang kedua, Mihja'
iaitu daripada golongan Al-Muhajirin radhiyallahu anhu. Yang ketiga Harithah radhiyallahu anhum. Ini 3 orang yang pertama meninggal daripada golongan muslimin, syuhada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yunashidu rabbah ma wa'adahu minan nasr. Kemudian Rasulullah SAW bersungguh-sungguh usaha membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pulang kepada pondok ketika sahabat berang kepada orang Quraisy, Rasulullah bersungguh-sungguh membaca doa kepada Allah di di pondoknya yang mereka bina. Rasulullah baca, mereka berang, Rasulullah baca baca doa, menangis, salah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara tugas seorang pemimpin. Antara tugas seorang pemimpin jika memberi tugas kepada bekerjanya, kepada rakyatnya untuk melakukan apa-apa, atau tugas seorang guru atau mudir di ma'had atau di sekolah atau di mana-mana, ketika memberi undang-undang baru atau satu keputusan atau satu kerja, maka selepas mereka bermula buat kerja itu, hendaklah dia menghadap kepada Allah dari belakang mereka. Biar mereka buat kerja, bagi mereka apa yang keputusan kamu, bagi mereka apa arahan kamu, selepas itu kamu baca doa kepada Allah. Ya Allah, bagilah mereka taufik, ya Allah kuatkanlah mereka untuk melaksanakan perkara itu, ya Allah letakkanlah keberkatan, dan macam-macam. Macam tu juga ibu bapa. Kalau ibu bapa suruh anak buat satu kerja atau satu perkara yang baik, lepas suruh bacalah doa untuk mereka. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk mereka. Ya Allah, jagalah mereka, lindungilah mereka. Jadi doa ini kita tidak boleh tinggalkannya. Ini keadaan siapa sekarang di perang Badar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah perlu kepada doa begitu, bahkan di dalam Badar ini Rasulullah membaca doa sehingga Sayyidina Abu Bakar merasa sedih dan rasa kesian kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kita lagi, kalau ini keadaan Nabi Muhammad SAW dengan doa kepada Allah, kita lagi memerlu kepada doa kepada Allah. Di setiap satu kerja atau satu perkara yang kita ingin perkara itu dilaksanakan atau atau hajat kita dicapai. Jadi Nabi SAW baca doa, dia kata, Allahumma in dhaharu ala hadhihi al-isabah dhahara syirk. Ya Allah, kalau mereka ini menang kepada kawan saya ini, maka syirik itu akan jadi terang lagi tinggi. Wala yaqumu lakadin, dan agama ini tidak akan berdiri. Ya Allah. Kerana apa? Sebab Nabi SAW dibaca doa begitu kepada Allah kerana agama Islam ni agama yang terakhir di dunia. Jadi kalau orang Quraisy di waktu itu bunuh Rasulullah, bunuh sahabat semua, habislah. Siapa yang akan sampaikan Islam kepada kita? Jadi Rasulullah SAW baca doa, dia kata, Ya Allah, janganlah mereka menang kepada kita. Kalau mereka menang, agama kamu tak akan berdiri. Dan kalau mereka ini meninggal, dan mereka ni lah yakni kesumbulan para sahabat yang paling hebat, maka dah tidak ada siapa-siapa yang akan ibadah kepada kamu, Ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepada kamu kemenangan yang kau telah janji kepada aku. Wa ma zala yad'u rabbah. Dan Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah. Yamuddu yadaih, menghadap kepada kiblat dan mengangkat tangannya kepada atas kepada Allah, sehingga rida Rasulullah daripada semangat dan bersungguh-sungguh dan menangis Nabi SAW doa kepada Allah, sehingga rida Rasulullah terjatuh. Rida ini yang Rasulullah pakai terjatuh daripada badannya. Ini kalau baca doa sampai rida terjatuh, itu yakni boleh bayanglah macam mana kuatnya dan semangatnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas jatuhnya rida Rasulullah SAW, waktu doa, akhadha Abu Bakr ridaahu wa alqahu ala mankibih. Sayyidina Abu Bakar mengangkat rida itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar letakkan balik rida Rasulullah atas bahunya. Thumma altazamahu min wara'i. Selepas itu Sayyidina Abu Bakar memeluk Rasulullah SAW dari belakang dia.
dari belakang dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, cukuplah engkau bersungguh-sungguh dan penatkan diri kamu berdoa kepada Allah. Demi Allah, Allah akan menunaikan janjiannya kepada kamu. Demi Allah, Allah akan menangkan kamu. Demi Allah, Allah akan gembirakan muka kamu ini. Akan gembirakan hati kamu dan akan membuatkan muka kamu berseri-seri. Kerana kemenangan yang Allah akan beri kepada kamu. Engkau telah banyak berdoa kepada Allah. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar asyik, yakni mohon Nabi SAW, kalas, yakni cukup, berhenti doa macam tu. Dia kesian, sampai rasa kesian. Kita pun akan, kita tak tahu macam mana rasa, macam mana pandangan dan gambaran Nabi SAW waktu tu, tapi kita boleh bayan. Dengan cara Sayyidina Abu Bakar memohon kepada Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Rasa kesian dan rasa sedih. Dengan berusaha Nabi SAW membaca doa. Sebab Nabi Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah SAW dan syaqqa alaihi ta'abun Nabi. Dia merasa sangat berat bila menampak Rasulullah SAW terlalu penat dan susah hatinya untuk sahabat, dan sebab dia pun kenal Nabi SAW ni lemah lembut dan sangat menyayangi sahabatnya dan umatnya. Maka Sayyidina Abu Bakar sebab itu dia suruh Rasulullah SAW yakni berhentikan doa, Allah akan menunaikan janjian kamu. Tetapi di sini ada satu salah faham, ada bagian orang salah faham, iaitu mereka kata, bagaimana Sayyidina Abu Bakar kata begitu? Adakah Sayyidina Abu Bakar lagi yakin daripada Rasulullah? Tidak. Bukan Sayyidina Abu Bakar lebih yakin dari Rasulullah, tetapi Rasulullah risau untuk bersahabat sebab jumlah mereka sedikit dan jumlah orang kafir ramai, dan Allah, Nabi SAW memohon kepada Allah agar hati para sahabat merasa kuat dan tenang. Dan bila mana Rasulullah SAW melihat kepada Abu Bakar menyatakan begitu, dan dia yang mohon Rasulullah SAW berhenti, kita yakin Allah akan menangkan kita, maka Rasulullah SAW dengan perbuatan Abu Bakar itu, Rasulullah dapat tahu bahawasanya Allah sudah mustajabkan doanya. Dengan perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW dapat tahu bahawasanya dengan tanda itu, bahawasanya Allah telah menurunkan sakinah, ketenteraman, ketenangan di dalam hati para sahabatnya melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan selepas itu para muslimin dan para sahabat Nabi SAW semua membaca doa juga. Tiap satu sahabat, semua yang dalam saf 300 sahabat semua baca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu mula berang, dan kerana mereka semua berdoa kepada Allah dan Nabi SAW juga berdoa kepada Allah, datangnya bantuan daripada langit. Datangnya bantuan daripada langit. Datangnya bantuan Allah daripada langit. Tapi selepas apa? Selepas doa. Selepas doa. Lepas sahabat dan Nabi SAW doa kepada Allah SWT dengan banyak-banyak dan dengan bersungguh-sungguh. Jadi apa-apa masalah yang ada di masyarakat kita, atau di rumah tangga, atau di diri kita, atau di kerja, atau di mana-mana, banyak-banyak doa kepada Allah. Banyak-banyak doa kepada Allah. Bantuan akan datang daripada langit. Yang membuat kita rasa dahsyat. Hatta kalau keadaan itu macam mana pun susah dan kesulitan yang sangat-sangat teruk, kalau kita banyak doa kepada Allah hari-hari, di malam, di siang, di petang, banyak doa kepada Allah, wallahi demi Allah, Allah akan selesaikan masalah kita. Allah akan membuat kita rasa gembira, dahsyat, heran dengan pemberiannya dan bantuannya yang luar biasa. Maka kita kena banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak bertawassal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi SAW dan dengan ahli Badar. Banyak zikir, banyak doa, banyak selawat atas Nabi SAW, kerana siapa-siapa yang ingin mendapatkan bantuan daripada Allah, bantuan daripada langit, banyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, إِذْ, kerana kamu tastaghith, yakni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi bantuan, fastajaba lakum, maka dengan terus Allah mustajabkan mohonan kamu itu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah,
Sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 malaikat akan datang berang sekali dengan kamu, wahai ahli Badar. Masya Allah, tabarakallah. 1000 malaikat, satu belakang satu, sehingga turun kepada perang Badar. Tapi Allah kata apa? Tastaghithuna, kerana kamu memohon kepada Allah. Jadi, masalah virus, masalah corona, masalah apa-apa, istaghithu billah. Istighathah dengan Allah. Mohonlah kepada Allah. Yastajibu lakum, fastajaba lakum. Seperti mana ahli Badar yang jumlah mereka 300 melawan tentera Quraisy yang jumlah mereka 1000 orang. Selepas mereka istighathah billah, tastaghithuna rabbakum, kerana kamu istighathah memohon kepada Allah, fastajaba lakum, Allah telah mustajab kepada doa kamu dan permohonan kamu, dan Allah hantarkan bantuan 1000 malaikat datang membantu kamu, wahai sahabat Nabi. Jadi perkara itu bukan khas untuk ahli Badar. Bahkan hatta sekarang, siapa-siapa memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan bersungguh-sungguh, juga dengan banyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, demi Allah, Allah akan bantu dia. Allah akan hantar bantuan untuk dia. Allah akan selesaikan masalah dia, walaupun masalah dia terlalu susah mengalahkan semua manusia. Masalah kesihatan, masalah kewangan, masalah keamanan, masalah apa-apa masalah, jenis apapun, Allah akan selesaikannya dengan banyak doa, sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita antara orang yang banyak berdoa, banyak zikir, banyak selawat, dan sentiasa kita rujuk kepada Allah, bertawassul kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan cerita bagaimana datangnya bantuan daripada langit, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala membantu ahli perang Badar di waktu perang Badar kepada orang kepada musyrikin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.